Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita sambung kitab kita Rahiqul Makhtum, bab berkenaan dengan perang Uhud. Jadi malam ni kita masuk tajuk pembelotan Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya, yakni munafik, ketua munafik besar Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sebelum kita nak pergi terus, kita cerita sikit berkenaan dengan tajuk yang lepas, yang 2 minggu lepas kita sebut bagaimana kafir Quraisy ni nak menuntut bela di atas kekalahan mereka dalam perang Badar, yang mana telah mengorbankan 70 Abu Jahal, Utbah, Syaibah. Jadi bila mereka nak balas dendam ni, mereka kumpulkan mereka punya kekuatan. Yang semangat sangat nak balas dendam ni anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah. Ni semangat sangat ni nak menuntut bela. Abdullah bin Abi Rabi'ah semangat nak menuntut bela. Dan bila depa mula-mula tu, depa nak naikkan semangat orang Quraisy. Bukan orang Quraisy saja ni, yang duduk di dekat dengan Mekah tu, tak kiralah daripada Habsyah, Tihamah, Kinanah, depa tawarkan supaya join ikut perang. Jadi mula-mula mereka maklumkan, isytiharkan mereka nak pergi perang, dan mereka minta infakkan harta. Jadi mula-mula mereka minta infakkan harta tu, keluarkan harta untuk merangi Nabi SAW. Mereka dapat mengumpulkan 1000 ekor unta. Ni bukan jumlah yang sikit, banyak. 1000 ekor unta ni, kalau seekor unta 10,000, kalau 1000 ekor unta berapa nilai dia? Banyak tu. 1000. Kalau 100 ekor unta pun tuan-tuan lebih kurang 100,000 ke? Lebih kurang. Kalau 10,000 sejuta, lebih kurang sejuta. Tapi kalau 1000, lebih kurang 10 juta nilai dia. 1000 ekor unta dapat, dan dapat duit 1,500 dinar. Mula-mula ni 1,500 dinar ni besar. Satu dinar sama dengan 1,500 lebih kurang. Duit kita 1,500. Jadi kalau 1,500 dinar ni lebih kurang dalam banyak lah, lebih kurang dalam 1.5 juta lah kan duit kita. Kemudian dalam masa setahun dia kumpulkan kekuatan sehinggalah dia dapat 3,000 tentera, 700 pakai baju besi, 200 tentera berkuda. Kemudian dan mereka dapat sediakan 3,000 ekor unta, dan mereka mula bergerak. Bila mereka bergerak, sampailah mereka bergerak, mereka bukan duduk di sini, mereka duduk di atas Madinah. Mereka di bawah naik, mereka duduk di atas Madinah di tempat yang bernama Ainain, dekat dengan Bukit Uhud. Kemudian berita ni sampai pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bincang dengan para sahabat, nak buat apa? Maka Nabi buat keputusan supaya bertahan di dalam Madinah. Sebab Nabi bermimpi, Nabi melihat beberapa benda yang mimpi yang menggembirakan. Yang pertama, tengok apa lembu yang disembelih. Nabi takwil ada sahabat yang terkorban, pedang yang sumbing, yakni ada ahli bait dia yang terkorban, yakni Hamzah. Kemudian Nabi tengok, Nabi masukkan tangan Nabi dalam baju besi, Nabi takwilkan sebagai Madinah. Tapi bila Nabi memberi pandangan, maka sahabat dia bincang tuan-tuan. Sahabat bagi pandangan lain pula. Sahabat yang tak pergi perang Badar bagi pandangan, ya Rasulullah, hari seperti ini, hari yang kita nak membela, membuktikan keimanan kita, membela agama Allah, hari ini dah yang kami selalu berdoa supaya hari kami buktikan keimanan. Dan sekarang dah tiba hari dia, keluarlah kita berhadapan dengan musuh. Kemudian yang paling semangat sekali bagi pandangan supaya keluar daripada Madinah, tak bertahan dalam Madinah, adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah tak mau nanti musuh kata kita takut duduk di Madinah. Jadi Nabi disebabkan ramai majoriti sahabat dia berpandangan supaya keluar bertemu musuh di luar. Sebab Uhud dengan Madinah bukan jauh pun. Bukit Uhud dengan Madinah jarak dia lebih kurang 5 km ya.
tak jauh pun 5 km. Dan Bukit Uhud ni tinggi dia lebih kurang 1077 meter, tinggi juga lah, 1077 meter. Dan dia punya panjang lebar tu 7 km kot, lebih kurang lah, luas lebar. Jadi itu pandangan sahabat. Maka Nabi SAW pun pada hari Jumaat tu Nabi bagi khutbah kepada para sahabat, sebab perang Uhud bila? Esok, Sabtu perang Uhud, 7 Syawal. 7 Syawal perang Uhud. Jadi musuh sampai di Madinah pada 6 Syawal. 6 Syawal hari Jumaat. 3 Hijrah. Maka Nabi hari Jumaat tu musuh dah ada lah di Uhud. Musuh pun nak serang bukan berani sangat pun. Nak serang Madinah tak berani. Sebab tu Nabi berpandangan duduk di Madinah. Boleh jadi depa duduk di Uhud, depa tak jadi perang, depa pun balik lah. Kalau depa serang baru kita lawan. Jadi Nabi bagi semangat, nasihat dalam khutbah Jumaat. Kemudian Nabi pun bersiap pakai baju besi apa semua. Maka 2 orang sahabat Nabi, iaitu Usaid bin Hudair dengan Sa'ad bin Mu'az, bincang balik, rasa bersalah, kita telah memaksa Nabi SAW menerima pandangan kita. Jadi dia pun tunggu Nabi keluar. Bila Nabi keluar pada rumah Nabi, dah siap pakai baju besi dah. Jadi maka sahabat pun kata, ya Rasulullah, kami tidak berniat nak menentang pendapatmu. Buatlah seperti mana yang kau suka. Kalau kau suka menetap di Madinah, lakukan, kita menetap di Madinah, tak apa. Kemudian Nabi kata, tidak patut bagi Nabi yang sudah memakai baju besi meletakkan baju besi dia sehinggalah Allah memutuskan antara dia dan musuh. Itu Nabi-Nabi kalau dah pakai baju besi, dia tak buka lah. Itu dia punya prinsip Nabi-Nabi, tuan-tuan. Tak patut, tak layak Nabi-Nabi begitu. Dah pakai baju besi, keputusan dah muktamad. Makna dia, tuan-tuan, boleh sahaja kalau dalam satu jemaah Islam, kalau majoriti berpandangan begitu, sepatutnya pemimpin kena taat lah. Sepatutnya begitulah. Itu lebih baik. Baik. Jadi tuan-tuan, maka keluarlah tuan-tuan. Keluarlah daripada Madinah. Bila keluar daripada Madinah, pada hari keluar petang Jumaat. Lepas Jumaat tu keluar lebih kurang 5 km nak pergi ke Uhud. Ni Bukit Uhud. Musuh ada di Bukit Uhud, dekat Bukit Uhud. Nabi bukan berhadapan macam ni. Ni Madinah, Bukit Uhud, musuh ada di sini. Di sini, dekat Bukit Uhud, nama tempat Ainain. Nabi bergerak, Nabi duduk depan mereka. Maksud dia Nabi duduk sini, musuh sini, Madinah sini. Jadi musuh terperangkap lah di antara Nabi dengan Madinah. Nabi duduk sini, musuh di tengah, Madinah di bawah. Belakang Nabi SAW Bukit Uhud. Belakang Nabi dengan tepi Nabi Bukit Uhud. Jadi Nabi pilih tempat yang betul-betul strategik. Sebab tu tak ada orang dalam dunia ni yang bijak menyusun peperangan melebihi Nabi SAW. Nabi lebih bijak. Nabi lebih bijak pada Khalid Al-Walid sekalipun. Sebab tu dalam perang Uhud, walaupun ada Khalid Al-Walid, sebenarnya peringkat permulaan kalah. Khalid pun tak mampu nak lawan. Walaupun Khalid tu terkenal hebat, tapi mula-mula peperangan Uhud menang, Islam menang, tapi silap yang duduk atas bukit tu. Kalau ikut perancangan Nabi SAW, menang. Jadi tuan-tuan, Nabi pun bergerak. Bila bergerak, sampailah di Bukit Uhud. Dia sampai di Bukit Uhud, maka Nabi SAW pun berhenti dan semayang maghrib dan kemudian semayang isyak. Masa Nabi berjalan tu, ada 2 orang sahabat Nabi yang duduk di depan, iaitu Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia duduk depan Nabi pakai baju besi. Kemudian Nabi dah bagi 3 kelompok. Ingat, 3 kelompok Nabi bagi. Pertama, pasukan Muhajirin. Siapa ketua dia? Mus'ab bin Umair. Dia bagi ni pusat pasukan Muhajirin. Kemudian pasukan Ansar. Siapa pegang bendera dia? Jadi ketua pegang bendera dia adalah Usaid bin Hudair. Kemudian satu lagi pasukan berkuda. Siapa ketua dia? Bukan pasukan berkuda, satu lagi pasukan apa? Pemanah yang atas bukit tu. Kemudian satu lagi pasukan pemanah. Dan satu lagi pasukan yang apa? Yang menjaga kiri dan kanan, yakni Zubair bin Awam. Jadi tuan-tuan, yang Nabi bahagi ni tuan-tuan, kenapa Nabi bagi ikut macam tu? Muhajirin, kemudian Ansar. Nabi bagi macam 3 golongan lagu tu. Nabi bagi ni supaya ada semangat lil watani, semangat watan. Maksud dia, bila Muhajirin ada bendera dia, Mus'ab bin Umair pegang. Ansar ada bendera dia, siapa pegang? Usaid bin Hudair. Maknanya nanti takkanlah Ansar nak menyerah kalah, Muhajirin tak menyerah kalah. Jadi ada semangat. Kalau Ansar tengok, Muhajirin tengok Ansar tak menyerah kalah, takkan kita nak menyerah kalah. Ni lil watani.
Cinta pada negara itu sunat. Tuan-tuan, cinta pada sama Islam sunat, dapat pahala. Cinta pada negara pun sunat. Sebab tu Nabi SAW, tuan-tuan, hubbul watan minal iman kan, bukan hadis, tapi makna dia betul. Cinta pada tanah air itu apa? Daripada iman, makna dia betul. Sebab tuan-tuan, kita hidup sebagai manusia ni, kita berjasa dengan semua benda. Betul tak? Kita takkan boleh, tuan-tuan boleh duduk dalam ni, banyak orang yang berjasa dengan kita, isteri kita, ayah dan ibu, adik-beradik. Benda yang berjasa dengan kita ni, tuan-tuan, kita tak boleh lupa, tuan-tuan, jasa pada kita. Sebab tu Nabi SAW, kita baru sambut mahal hijrah, tuan-tuan pun mungkin buatlah ceramah mahal hijrah kan. Tuan-tuan ingat tak Nabi SAW masa nak tinggal pada malam 1 Rabiul Awal tu, kan Nabi mula nak bergerak pada malam 1 Rabiul Awal, nak tinggalkan Mekah, nak bergerak ke Madinah. Masa nak bergerak tu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tengok Nabi buat apa? Paling ke Mekah. Nabi palingkan unta Nabi ke Mekah. Nabi sangat sayulah, sedih. Kemudian Nabi bercakap dengan Mekah. Nabi kata, ma atyabuki min balad, alangkah baik dan sucinya kamu sebagai sebuah negeri. Wa habbuki ilayya, alangkah cintanya aku kepadamu. Nabi bercakap dengan Mekah. Laula anna qaumi akhrijuni minki ma sakantu ghairaki. Kalaulah bukan kerana kaum aku menghalau aku takkan duduk bumi lain selain pada bumimu. Nabi sayang, tuan-tuan. Mekah sayang sungguh. Sebab tu, tuan-tuan, kita semua orang yang buat, sebab tu dalam Islam kita tak boleh derhaka pada ibu dan ayah. Pasal apa? Jasa mak ayah tu sangat besar, tak terbalas, tuan-tuan. Allah mengajak kita begitu, tuan-tuan. Kalau bumi yang kita duduk, macam tuan-tuan orang Semangui, tuan-tuan duduk di Semangui, tuan-tuan kecil di Semangui, tuan-tuan lari-lari di Semangui, pokok tu lah tuan-tuan jatuh, bumi tu dia berjasa pada tuan-tuan. Bumi tu berjasa pada tuan-tuan. Kalau bukan kerana bumi tu, kita pun tak hidup, tuan-tuan. Itu Nabi SAW, tuan-tuan, bila Nabi duduk mimbar di atas apa? Batang kurma kan. Bila Nabi dapat mimbar baru, sahabat dengan Nabi dengar bunyi tangisan kan. Sedih, batang kurma tu sedih. Pasal Nabi dah tak berkhutbah atas dia dah. Maka Nabi pergi usap dia, maka hilang tangisan tu. Bumi pun dia, cuma kita tak faham bahasa dia. Dia tak cakap dengan kita, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa ada orang, dia pakai kereta motor tu lama, bila nak jual, kereta tu pun rosak. Kadang-kadang wallahu a'lam, tuan-tuan. Dan dia ada meragam pula, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan. Nak ceritanya, tuan, kadang-kadang gitulah, tuan-tuan. Sebab tu bila bumi tu yang berjasa dengan kita, kita dah di situlah kita membesar. Bumi tu berjasa dengan kita. Baik, jadi tuan-tuan, tu Nabi sayang kepada tanah air dia. Dan tuan-tuan cuba baca kisah-kisah ulama dulu, Imam Ghazali, Imam Bukhari, banyak ulama-ulama, Imam Nawawi, walaupun dia merantau jauh, tuan-tuan, merantau apa? Jauh dia merantau cari ilmu. Tapi kadang-kadang hujung-hujung hayat dia balik kampung ni. Rindu, tuan-tuan. Dia tahu bumi ni bumi dia membesar. Baik. Jadi tuan-tuan tu Nabi bagi ikut apa? Inilah sayap kiri Abdul Zubair ikut Muhajirin, ikut Ansar. Dia ada semangat watani. Tak salah pun kalau tuan-tuan saya apa nak Perak ni maju, nak Semangui ni maju, tak apa. Yang kita panggil asabiyahnya, kalau kita sokong orang kampung kita, orang negeri kita, dia buat salah pun kita sokong. Itu tak boleh asabiyah. Tapi kalau kita sokong dia, kita mengharap dia berjaya, dia maju, itu tak apa. Maju lebih pada negeri lain, tak apa. Semangat kita. Yang tak boleh, orang tempat kita, negeri kita buat benda salah, kita sokong juga. Itu asabiyah. Itu fanatik. Itu tak boleh. Mati kerana asabiyah, mati dalam keadaan jahiliyah. Baik, jadi tuan-tuan, bila sampai malam, Nabi dah sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Ni kita nak masuk ni, esok nak perang ni. Esok nak perang. Ni malam Sabtu. Jadi sangat getir ni, tuan-tuan. Nabi bergerak 1000, tuan-tuan. Dengan sahabat Nabi ada 1000. Dan ingat, ada juga munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay dengan geng dia. Abdullah bin Ubay ni dia bukan saja ikut, dia memang niat awal dah. Dia pergi ni nak buat apa? Dia pergi ni nanti sampai tengah jalan dia nak tarik diri, nak bagi semangat orang Islam luntur, dan dia harap supaya Nabi dengan para sahabat kalah. Itu jahat orang munafik, tuan-tuan. Orang munafik, orang yang dalam dia kufur, zahir dia menunjukkan apa? Menunjukkan Islam. Jahat orang munafik ni. Jadi tuan-tuan, kita tengok cerita dia. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, pembelotan Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya sesaat sebelum fajar menyingsing, sewaktu sembahyang subuh hampir dilaksanakan, kedua-dua belah pihak telah dapat melihat sesama sendiri dan nampak.
Dah nampak pasukan musuh yang ramai, ada 3,000 dengan kelengkapan yang hebat. Kemudian dah nampak apa? Dah musuh pun nampak dah tentera Nabi SAW. Dan tentera Nabi tak ramai, yang pakai baju besi pun sikit je tuan-tuan. 100 orang yang pakai baju besi. Memang sikit tuan-tuan. Itu sahaja yang ada. 1,100 je pakai baju besi. Daripada apa? Daripada 1,100 orang yang pakai baju besi. Kuda katanya ada 50. Kalau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata tak ada. Kuda tak ada langsung. Tak ada langsung. Kerana berdasarkan riwayat Musa bin Uqbah, kuda tak ada langsung. Ibnu Qayyim yang kata ada 50 kuda. Ada yang kata tak. Kata Al-Waqidi pula, sebagian perawi sirah, dia kata ada 2 saja. Kuda Rasulullah SAW dengan kuda Abu Burdah. Pendek cerita tentang kelengkapan sikit sangat dah tuan-tuan. Daripada 700, 100 je pakai baju besi. Yang musuh dah lah 3,000, 700 pakai baju besi. Baik, kemudian tiba-tiba Abdullah bin Ubay membelot, tidak mahu turut serta berjuang bersama tentera Islam yang lain. Akibatnya tidak kurang daripada 1/3 anggota tentera muslimin yang menarik diri. Habis. Jahatlah tuan-tuan. Bila dia tarik diri, ada 300, dan boleh dikatakan ni munafik punya geng lah. Dia ikut dia. Buat apa? Kenapa buat lagu ni? Supaya umat Islam jadi lemah semangat. 300, 1/3 ni musuh ramai. Dah lah waktu dia tarik diri ni, masa dah nampak musuh yang ramai dengan kelengkapan yang hebat. Setahun kafir Quraisy nak siapkan persiapan nak lawan Nabi di medan Uhud. Bila nampak musuh, masa ni dia apa? Dia tarik diri. Ini perangai macam apa tuan? Macam orang Yahudi. Tuan-tuan ingat, orang Yahudi kan dia nak melemahkan iman para sahabat, dia buat macam mana? Dia perancang orang Yahudi ni. Kita masuk Islam waktu pagi, waktu petang kita keluar Islam. Aminu billadhi wajahan nahar. Jadi beriman waktu pagi hangpa beriman, waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Pagi semua beriman pada Nabi Muhammad SAW, waktu petang nanti hangpa ramai-ramai keluar Islam. Sebab apa? Sebab orang Madinah, orang Arab, Aus dan Khazraj ni, dia respect Yahudi. Sebab orang Yahudi ni ada ilmu Taurat dan Injil. Jadi bila Yahudi buat lagu tu, sebahagian orang yang lemah iman, dia tengok, Yahudi yang hafal Taurat dan Injil ni pun dia masuk Islam waktu pagi, kemudian dia rasa Islam ni tak betul ya. Jadi dia pun keluar ramai-ramai waktu petang. Orang yang lemah iman ni terpengaruh. Lemah iman ni jadi terpengaruh. Baik, yang ni bersama Allah bin Ubay, dia buat cara yang sama, cara yang halus. Kemudian mereka berkata, tidak, kami tidak tahu atas dasar apa kami merangi diri kita sendiri. Ni alasan dia, pandai disusun perkataan. Pasal sebab kita nak bunuh diri kita. Itulah bahasa dia. Pasal sebab kita nak merosakkan diri kita. Kalau kita duduk di Madinah kan kita dah tak perang. Ini kita berhadapan dengan musuh yang sangat besar. Itu kita panggil kadang-kadang nak buat jahat, dipandai susun perkataan. Susun perkataan nak apa? Memperdayakan orang. Kita tidak tahu atas dasar apa kita merangi diri kita sendiri. Abdullah bin Ubay beri alasan bahawa Rasulullah SAW telah mengabaikan pendapatnya dan lebih suka mendengar pendapat orang lain. Tuan-tuan ingat, Abdullah bin Ubay disetuju dengan pendapat Nabi. Nabi kata duduk di Madinah, jangan keluar, tahan dalam Madinah. Abdullah bin Ubay sokong. Pasal apa sokong? Senang nak lari. Senang nak lari. Duduk di Madinah, senang duduk dalam rumah ke pergi kat lain ke, tu dia sokong. Senang nak lari. Jadi dia cari alasan. Kata pasal Nabi tak ambil dah pandangan dia. Baik, kemudian tidak dapat diragukan pembelotan ini bukan disebabkan seperti yang diungkapkan oleh tokoh munafik ini. Kalau memang benar, kenapa pula Allah bin Ubay ikut serta bersama Nabi SAW hingga ke tempat itu? Kalau betul, kenapa ikut? Itu kata jahat, saja nak melemahkan orang Islam. Kalaupun itu sebabnya, tentu dia akan menolak sejak mula hendak berangkat. Tujuan sebenar Abdullah bin Ubay tidak lain tidak bukan melainkan untuk menimbulkan kegoncangan dan keresahan di hati tentera Islam. Masa ni pula tengah tengok musuh, dia lari. Ramai pula tu 300. Perbuatan Abdullah bin Ubay menyebabkan ada di antara tentera Islam yang berpaling lalu meninggalkan medan perang. Keadaan ini membuatkan pihak musuh semakin berani dan bersemangat merangi tentera Islam. Musuh nampak depan muka musuh, depan Abu Sufyan, depan Ikrimah, dia pun nampak Khalid Walid, tentera Islam 1/3, bukan sikit tu, lari balik Madinah. Dah lah sikit, 1/3 pula lari balik. Baik, kemudian malah Abdullah bin Ubay mengharapkan agar tindakannya itu dapat membantu pihak musuh memperolehi kemenangan dengan mudah lagi hingga akhirnya bolehkan Madinah jatuh ke tangan musuh. Itu harapan dia. Harapan dia biar Nabi SAW kalah dan biar Madinah ni jatuh ke tangan musuh. Itulah hati orang munafik. Hati orang munafik ni, dia tak senang kalau orang Islam yang ada kuasa, dia tak senang. Dia lebih senang kalau orang yang orang yang kafir pegang kuasa. Pasal apa? Pasal dalam hati dia pun kufur.
dan hati dia kufur. Jadi tak perlu dia nak apa, nak berpura-pura lagi. Baik, kemudian membolehkan Madinah jatuh ke tangan musuh. Sungguh pun Abdullah bin Ubay berjaya mempengaruhi sebahagian daripada tentera Islam. Namun bagi yang masih setia dengan Nabi SAW, telah sebulat hati menyerahkan diri mereka untuk jalan Islam. Dalam keadaan yang getih ni tuan-tuan, maka yang masih lagi taat pada Nabi, tak apa, serah diri untuk Islam. Baik, sebenarnya Abdullah bin Ubay hampir berjaya dengan rancangannya itu. Hampir tuan-tuan, hampir semua balik. Dua golongan yang bergabung dalam pasukan muslimin, Bani Harisah dan daripada Aus, dan Bani Salimah daripada Khazraj, hampir sahaja hilang semangat, tetapi Allah cepat menguasai golongan ini sehingga mereka menjadi bersemangat semula. Padahal sebelum itu dua golongan ini sudah hilang semangatnya dan hampir saja mengundurkan diri. Dua golongan tuan-tuan ni, golongan besar ni, Bani Salimah dari Bani Harisah daripada Aus dan Salimah daripada Khazraj. Mereka ni hampir-hampir nak tarik diri. Kalau mereka tarik diri tuan-tuan, tinggal berapa orang lagi? Boleh jadi tinggalan 300 orang tuan-tuan, nak lawan 3,000. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala turun ayat Quran, idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tuan-tuan tengok, kenapa mereka ni golongan yang kita fikir, kenapa Bani Harisah ni dengan Bani Salimah ni hampir-hampir menyerah kalah, nak lari balik, tapi Allah kuatkan hati mereka. Kenapa yang 300 yang ikut Abdullah bin Ubay itu lari, takut? Tapi kenapa mereka ni diselamatkan oleh Allah? Allah kuatkan hati mereka. Sebab apa? Dia tuan-tuan ikut niat sebenarnya. Niat. Sebab tu orang kalau niat dia ikhlas nak membela Islam, membela kebenaran, Allah kuatkan hati dia. Lagu mana pun keadaan, Allah tolong dia. Ni Allah Ta'ala jamin tuan-tuan. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, itulah niat dalam hati. Niat dalam hati ni nak tolong agama Allah, kerana Allah ni agama Allah mesti dibela, mesti dipertahankan. Ni hukum Allah mesti dipertahankan, mesti dibela. Itulah niat dalam perjuangan dia. Bukan niat dia nak dapat duit, bukan niat dia dapat jawatan, bukan niat dia dapat pujian, bukan niat dia nak terkenal. Niat dia memang ini agama Allah mesti dipertahankan. Kerana ini agama Allah, Tuhan sekalian alam. Ini tujuan dia. Allah Ta'ala akan tolong. Wa yusabbit aqdamakum. Allah Ta'ala kekalkan hati dia. Lagu mana susah pun Allah kekalkan hati dia. Macam tuan-tuan ingat yang tukang sihir Fir'aun tu kan, dia masuk Islam. Masuk Islam, kata dia 1000 masuk Islam. Fir'aun kata apa? Hampa keluar balik. Kalau tidak aku akan apa? Potong tangan dan kaki, aku paku salib. Paku, potong tangan, potong kaki, lepas tu paku badan dekat pokok kurma. Lepas tu biar mati. Ni antara pembunuhan yang kejam dalam sejarah. Potong tangan kaki, paku kat pokok, biar mati. Salib. Seksa lah tuan-tuan. Sementara nak mati 2-3 hari tu seksa, dengan makan tak, mungkin main burung hereng gigit makan. Tuan-tuan bayangkan, dia ni tak pernah semayang lagi. Tak pernah semayang, tak pernah sujud, tak pernah apa, baru masuk Islam. Bila Firaun ancam, dia berkata apa? Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Mereka semua kena potong tangan, potong kaki. Mereka semua kena paku kat pokok kurma. Padahal tak pernah semayang. Macam mana tuan-tuan? Pasal dia ikhlas. Hati dia tu cekal. Sebab tu kita tak tahu betapa hebatnya kita sehinggalah kita diuji. Kalau betul ikhlas hati tu, dia boleh lalui benda tu dengan hati yang tabah. Baik. Sebab tu dia ni ikhlas. Yang 300 tu, dia tu hati masalah. Hati macam Abdullah bin Ubay. Sikit baru tengok musuh hebat sikit. Habis lemah semangat. Fi qulubihim marad. Dalam hati tu ada penyakit. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tolong. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala sebut, idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan daripada kamu, siapa dia? Bani Salimah dengan Bani Harisah, yang mana ingin mundur kerana takut, padahal Allah adalah penolong bagi keduanya. Kerana itu hendaklah kepada Allah orang beriman bertawakal. Mereka hampir menyerah kalah. Tengok 300 musuh pula ramai. Harisah dengan Salimah nak surrender, maka Allah kuatkan hati dia. Kemudian tu Allah Ta'ala sebut apa kemudian? Bila Allah Ta'ala dah kuatkan hati dia pun, asalnya nak mundur, semangat balik, berani balik. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya pada Allah lah orang beriman mesti bertawakal. Apa makna tawakal tuan-tuan? Tawakal. Pernah dengar tawakal kan? Tawakal bukan benda zahir, dia benda batin, duduk kat dalam.
sama apa, ikhlas duduk kat dalam, tawaduk duduk kat dalam, merendah diri kat dalam. Apa sikap-sikap buruk pun, hasad, dengki, takabur, riak, sum'ah, dia duduk kat dalam. Sama tawakal ni duduk kat dalam, dia bukan duduk kat luar, kat dalam. Tawakal ni apa tuan-tuan? Yang Allah Ta'ala kata hendaklah orang beriman bertawakal pada Allah. Dalam hidup tuan-tuan, tawakal. Dalam perang ke tak perang ke, dalam hidup biasa-biasa, tawakal pada Allah. Apa makna tawakal? Tuan-tuan, bertawakal ni Allah Ta'ala suruh hendaklah bertawakal. Jangan bertawakal pada sebab, bertawakal pada Allah. Tawakal ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab-kitab lah disebut tawakal ni sidqul abdi fil i'timadi ala Allah. Yani hati tulus murni seorang hamba dalam berpegang pada Allah. Seorang hamba tu hati dia tulus murni berpegang pada Allah. Dia tak bergantung pada benda lain. Hati dia tulus murni dalam hidup dia bergantung pada Allah. Fi jalbil manafi', dalam mencari manfaat. Contohnya dia cari rezeki, contoh dia pergi mancing, contoh dia berniaga, contoh dia makan ubat nak sembuh. Au daf'il su awid dar, ataupun dalam nak menghilangkan penyakit ataupun kesusahan. Dia tak bergantung pada sebab. Hati dia tulus murni bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit nak sembuh makan ubat, jangan bergantung pada ubat, tapi bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasa'yu lil akhzi bil asbabil masyru'ah, tapi kena berusaha untuk mengikut sebab-sebab yang dianjurkan. Sebab apa yang dianjurkan? Nak anak. Macam mana dapat anak? Kahwin lah. Itu sebab yang disyariatkan. Ni nak anak tapi tak mau kahwin, mana nak dapat? Nak buah sawit, dia buat macam mana? Ambil galah, pergi kait. Ni duk bertawakal tengok, tak jatuh. Ambil galah, pergi kait. Nak pakai baju, tawakal. Bila baju nak terbang masuk kat badan. Bukan, ni bukan Iron Man tuan-tuan. Tekan button mai. Tuan-tuan kena pergi pakai baju. Benda mudah tuan-tuan. Kita kena ikut lah. Macam ada satu imam, satu surau, satu masjid. Dia beritahu saya, ustaz, saya umur imam ni tua dah, 70 lebih. Kata, ustaz, saya ni ramai kawan-kawan saya yang sebaya dengan saya, tapi dia pun ni semayang pun tak, masjid pun tak mau main. Saya ajaklah dia main masjid. Mainlah mengaji, dah tua 60 70 dah. Ni semayang apa pun tak, duk lepak kat kedai kopi je tuan-tuan. Jadi dia kata, saya dakwah tapi saya tak boleh nak jawab. Dia pun ni pandai cakap. Dia pun cakap apa? Aku ni bukan tak nak ibadah, tapi belum sampai hidayah. Hidayah tak ada. Tua tak pandai lah jawab. Hidayah tak ada. Hang boleh lah pergi masjid, hang dapat hidayah. Hang boleh lah berzikir, hang dapat hidayah. Hang boleh, hang dapat hidayah. Aku tak ada hidayah. Bukan salah aku, salah hidayah. Ni bukan Siti Nur Hidayah misi Semangui tuan. Hidayah daripada Allah. Jadi tuan-tuan, itu jawapan dia. Dia pun termenung, macam mana aku nak jawab. Habis dah tua pandai jawab. Lah, hang nak hidayah, hang carilah hidayah. Betul tak? Lagu mana nak cari? Main masjid, ngaji. Betul tak? Itu cara cari hidayah. Hang pandai je pergi mancing ikan. Betul tak? Pandai je kerja sana kerja sini. Pandai je jadi kuli. Betul tak? Nak dapat duit. Hang tak pandai ke main masjid? Kaki ada, tangan ada. Sebab mana sebab? Hang tak usaha mana nak dapat? Semua dunia macam tu. Ni masjid tak mau main. Betul tak? Tiba duk kata hidayah mai, kau tak cari mana nak dapat? Kau tak usaha. Usaha Allah Ta'ala bagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala sebut, orang yang berusaha di jalan kami, pasti kami tunjuk jalan dia ke syurga. Dah main masjid, main semayang, mengaji, cuba ubah diri, confirm syurga. Kalau ikhlas lah, confirm syurga. Ni Allah yang jamin, bukan saya yang jamin. Main masjid, mengaji, muhasabah diri, perbetulkan diri, ada masa baca Quran, istighfar, minta ampun, Allah Ta'ala jamin. Allah Ta'ala jamin syurga kalau buat ikhlas. Ni usaha tak ada. Tu yang tawakal. Kita tak bergantung pada sebab. Bergantung pada apa? Bergantung pada Allah semata-mata. Tapi sebab Allah Ta'ala suruh ikut sebab. Sunat, sakit makan ubat, dapat pahala. Nak duit, pergi cari rezeki. Wajib cari rezeki, memang dapat pahala. Begitu. Baik. Tapi kemudian dia sambung apa? Dia sambung amal jawarih mushtaghilatun bil asbab. Kita punya tangan, mata, kaki ni sibuk dengan sebab-sebab. Pi berniaga, pi mancing, pi kek sawit, pi kerja ni, pi kerja tu. Betul tak? Ni tubuh badan kita ni sibuk cari sebab-sebab untuk dapat apa yang kita nak.
Wa ammal qalbu, adapun hati, fala yata'allaqu, dia tak bergantung, wala yanshaghilu, dia tak sibuk, illa billahi wahdah, melainkan hati dia semata-mata Allah Ta'ala saja. Dia tak sibuk dengan sebab, hati dia semata-mata pada Allah. Sebab-sebab kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Maka ubat Allah Ta'ala tak izin, tak sembuh. Sebab tu hati dia hanya sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bergantung dia, bukan pada sebab untuk kita mendapat pahala. Kemudian tuan-tuan, pada ketika itu Abdullah bin Jabir, ni seorang sahabat Nabi, anak Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni salah seorang orang yang pertama syahid nanti. Jabir bin Abdullah dia mai dengan dengan anak dia. Anak dia nama Abdullah bin Jabir. Jabir bin Abdullah ni ayah dia lah. Jabir bin Abdullah, dia orang yang pertama mati syahid dalam perang Uhud. Dia orang yang pertama. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Bukhari ada cerita tentang dia. Kan bila mati Uhud, bila syahid di medan Uhud, Nabi tanam dalam satu liang ramai. Betul tak? Satu liang ramai. Dan Nabi SAW letak di depan yang paling banyak hafal Quran. Yang mana paling banyak hafal Quran, dia duduk depan, yang lain duduk di belakang. Jadi Jabir bin Abdullah ni, bila ayah dia syahid, Abdullah bin Jabir, dia tak syahid. Lepas perang Uhud dia hidup. Ayah dia orang yang pertama syahid dalam medan Uhud, Jabir bin Abdullah. Setelah 6 bulan, jenazah sahabat Nabi yang 70 ke 75 yang syahid di medan Uhud tu, dia rasa tak sedap, kesian kat ayah dia yang dikebumikan dalam ramai-ramai. Dia rasa macam tak patut ya ayah tanam ramai-ramai. Dah 6 bulan dia pergi gali balik. Sebut dalam Sahih Bukhari, dia pergi gali balik. Lepas sebab dia tahu ke mana tempat ayah dia gali balik. Untuk apa dia gali? Untuk keluar jenazah ayah dia, tanam ayah dia berasingan seorang-seorang. Maka bila dia gali ayah dia tengok ayah dia, terkejut. Ayah dia dengan yang duduk di samping ayah dia elok lagi. Elok lagi, darah mengalir lagi. Mengalir lagi darah tu. Orang mati syahid tuan-tuan, itu karamah para sahabat. Itu dikebumikan ayah dia. Kemudian pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dah 40 tahun tuan-tuan, 40 tahun zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah nak buat parit saluran air. Tapi saluran air Madinah ni dia terkena kat kubur sahabat Nabi di Uhud tu. Maka bincang macam mana kita ni lah alih lebih kurang 70 ke 75 sahabat Nabi alih kubur ni. Dia pun alih lah semua, alih semua. Dan masa dia alih nampak jenazah Hamzah masih elok. Kemudian jenazah sahabat alih semua masih elok tuan-tuan. Semua elok. Darah duk mengalir lagi dan wangi, bau macam kasturi. Kemudian letak di tempat yang lain. Sama juga tuan-tuan waktu berlaku banjir kan, hujan lebat di Madinah, sehingga kan jenazah para sahabat Nabi yang syahid di Uhud terkeluar, dia bertanam balik. Antara yang terlibat tu seorang ulama Arab Saudi nama dia Syekh Mahmud Sawaf nama dia. Syekh Mahmud Sawaf ni dia tengok sendiri jenazah sahabat dan dia pun tak kenal. Dia tak kenal tuan-tuan. Dia tak kenal sahabat Nabi yang ramai, tak kenal. Yang kenal dua je, Abdullah bin An-Nadhr dengan Hamzah. Dua yang kenal. Hamzah macam mana boleh kenal? Pasal Hamzah badan dia besar, dia 2 meter lebih. Dia macam Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar dia 2 orang sahabat Nabi yang tinggi, 2 meter lebih. Hamzah dengan Sayyidina Umar, 2 ni tinggi. Jadi berkenal Hamzah pasal dia punya saiz tu bukan biasa. Dan nampak telinga dia kena potong, hidung dia kena potong, dan dada dia dibelah. Tangan dia berada di atas dada dia. Ni dah 1400 tahun tuan-tuan kenal ni Hamzah, dada dia kena belah. Kemudian masa angkat jenazah tu darah tu mengalir lagi. Padahal dah 1400 tahun dan bau wangi seperti kasturi. Itu jenazah sahabat Nabi yang syahid di medan Uhud. Kemudian tuan-tuan, Abdullah bin Jabir ni dia berusaha mengingatkan orang-orang munafik itu apa yang seharusnya mereka lakukan dalam situasi ini. Jadi bila 300 orang munafik ni lebih kurang dia lari balik ke Madinah, Abdullah bin Jabir ni kejap bagi nasihat. Dia terus mengikuti mereka, mendoakan keburukan bagi mereka dan meminta agar mereka kembali ke medan perang. Dan dia berkata, marilah berperang ke jalan Allah, atau tidak ada salahnya jika kamu bertahan. Kata, mari berjihad. Dia kata, kalau tak mau berperang pun apa bertahan, sudahlah, musuh serang bertahan. Baik. Kemudian mereka menjawab, andainya kami tahu kamu hendak berperang, tentu kami tidak pulang. Pandai dia bercakap. Seolah-olah tak perang duduk dia kata. Kalau betul-betul perang kami ikut
Padahal memang nak perang pun. Itu kita kata orang kadang-kadang nak buat jahat, dia lidah dia tu pandai jadi butang. Dia tak mau perang. Macam-macam dia kata, kalau kami tahu betul-betul perang kami pergi ni tak perang Padahal dia tahu benda perang akan berlaku. Akhirnya Abdullah bin Jabir kembali ke medan perang sambil berkata, semoga Allah menjauhkan kamu wahai musuh-musuh Allah, sehingga Allah membuat nabinya tidak memerlukan kehadiran kamu. Itu dia doa supaya Allah jadikan nabi tak perlukan mereka selama-lamanya. Tentang orang-orang munafik ni Allah berfirman, waliya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Bukan terjemahan ni, supaya Allah menzahirkan mana yang munafik. Itu tafsir dia. Makna dia apa? Dengan jadi lagu ni sahabat Nabi tahu 300 ni munafik. Betul, bagus peristiwa lagu tu supaya nampak tentang mana yang jahat, mana yang baik. Baik. Kemudian kepada mereka dikatakan, ni Allah Taala rakamkan balik ucapan Abdullah bin Jabir. Allah rakam balik kata-kata dia. Apa dikatakan kepada mereka? Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah diri kamu. Dan mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi perangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih baik dekat kepada kafir daripada keimanan. Mereka menyatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ini perangai munafik. Saki-baki tentera Islam pergi ke Uhud. Bila 300 ni tuan-tuan dah surrender, lari, tak mau perang, tinggallah lagi lebih kurang 700. Baik, kemudian setelah berlaku pengunduran diri daripada kumpulan Abdullah bin Ubay, maka Rasulullah SAW bersama sisa tentera Islam yang terdiri daripada 700 orang meneruskan perjalanan hingga menghampiri tentera musuh. Teruskan sampai tentera musuh. Pasukan musyrikin mengambil tempat di Bukit Uhud bagi menghalang tentera muslimin. Terus marah. Maka baginda bertanya, siapa yang dapat menunjukkan jalan yang lebih dekat tanpa perlu melalui kawasan musuh? Musuh halang Nabi. Nabi nak terus tak boleh. Pasal saya dah sebut, Nabi nak duduk di sini. Madinah sini, ni musuh, Nabi duduk sini. Nak perangkap musuh antara Madinah dengan Nabi SAW. Abu Khaisamah menjawab, saya wahai Rasulullah SAW. Lalu dia memilih jalan yang lebih dekat ke Uhud, yang melalui tanah dan kebun milik Bani Harisah, berjalan ke arah barat meninggalkan pasukan musyrikin. Mula dah nampak musuh, kemudian cari jalan lain. Pasal musuh tak bagi Nabi naik ke atas lagi. Baik, kemudian pasukan tentera berjalan melalui jalan ini dengan melalui kebun milik Mirbaq bin Qais, seorang munafik yang buta. Lalu kebun ni milik Mirbaq bin Qais. Tapi Mirbaq ni orang munafik, orang yang menyatakan Islam tapi hati dia kufur. Tatkala dia merasakan bahawa tentera muslimin sedang melalui kebunnya, maka dia menaburkan debu ke arah tentera muslim. Walaupun buta tuan-tuan, panggil tak elok. Dia ambil pasir, dia baling kat tentera sahabat Nabi lah, Nabi dengan para sahabat. Dia tak bagi lalu. Seraya berkata, aku tidak membenarkan kamu masuk ke dalam kebunku jika memang engkau benar-benar Rasulullah. Dia kata kalau betul kamu, dia tak nampak. Dia kata betul-betul kamu Rasulullah, aku tak izinkan nampak lalu kat kebun aku. Serentak itu juga tentera muslim terus mengepungnya dengan maksud hendak membunuhnya. Namun baginda Nabi SAW bersabda, kamu jangan membunuhnya, dia adalah orang yang buta hatinya dan buta juga matanya. Mata dah buta lah, dah tak nampak lah, tapi hati pun buta. Hati pun tak beriman. Buta mata hati, buta mata kepala, dua-dua buta. Baik, kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan hingga tiba di kaki Bukit Uhud. Tentera muslimin mengambil tempat dengan kedudukan mereka menghadap ke arah Madinah dan membelakangkan Uhud. Dengan kedudukan ini tentera musuh berada di tengah antara mereka dan Madinah. Macam saya sebut tadi ya, Nabi buat macam tu. Belakang Uhud, tepi ni gunung Uhud, belah kanan ni dia ada macam satu macam bukit, anak bukit kecil. Jadi musuh tak boleh serang daripada kiri dan kanan. Dan belakang Nabi ada 50 orang yang Nabi tugaskan untuk memanah. 50 orang yang memanah. Strategi yang tepat, itu saya sebut Nabi orang yang paling hebat menyusun strategi, paling hebat sekali. Di sana Rasulullah SAW membahagikan tugas tenteranya dan membariskan mereka sebagai persiapan untuk pertempuran. Baginda menunjukkan satu kumpulan yang terdiri daripada pemanah yang tepat sasarannya,
Ketua kumpulannya ialah Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari bin Ausi. Jadi Nabi dah bagi ni, ada 50 orang yang duduk di belakang. Pasal apa? Tahu Nabi dia kenal Khalid Al-Walid ni bijak. Nabi selalu puji Khalid Al-Walid. Sebelum Khalid Al-Walid masuk Islam pun Nabi dah puji dah dia. Apa yang Khalid buat dengan kebijaksanaan dia. Dia bijak perang. Dia ni bukan orang biasa-biasa, dia bijak. Nabi puji kebijaksanaan dia dalam perang Khalid Al-Walid. Dan bila Nabi selalu puji ni, pujian dia sampai pada Khalid Al-Walid. Pasal Khalid Al-Walid dia masuk Islam lambat. Abang dia masuk dulu. Abang dia nama Al-Walid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid ni masuk Islam dulu. Jadi Al-Walid bin Al-Walid masuk Islam awal, Khalid Al-Walid masuk lambat sikit. Sebab tu bila sampai pada Khalid Al-Walid yang Nabi SAW selalu memuji dia, Nabi puji dia, orang yang bijak. Tapi Nabi pelik, kenapa orang yang sebijak Khalid ni tak masuk Islam? Bijak, dia pandai. Itu yang bila dia sampai apa, sebelum perjanjian Hudaybiyah tu, masa perjanjian Hudaybiyah kan dia pergi masuk Islam dengan Amr bin Al-As, pergi jumpa dan dia masuk Islam, Khalid Al-Walid. Kemudian baginda merintahkan agar mereka mengambil kedudukan di atas bukit, lalu di sebelah selatan Wadi Qanat, yang kemudiannya dikenali sebagai nama Jabal Rumat. Kedudukan tentera pemanah adalah 50 meter daripada kedudukan tentera muslimin yang lain. 50 meter. Tentera Islam, infanteri ada kat depan, mereka di belakang Nabi 50 meter. Tak jauh sangat lah, 50 meter duduk di atas pegang panah. Dan kita tahulah di sinilah berlakunya punca kalah nanti kita tahu. Apabila yang 50 orang ni yang Nabi suruh, Abdullah bin Jubair bin Nu'man Al-Ansari ni ketua dia. Ketua dia tak turun, tapi kebanyakan dia pun turun. Daripada nampak tentera Islam dah menang, musuh dah balik. Baik. Jadi saya ingat tuan-tuan, kata-kata Ibnu Ibrahim Adham. Sebab tu ulama sebut kita ni kalau ditimpa musibah, kita kena ingat kita ni banyak dosa. Supaya kita merendah diri tuan-tuan. Jangan bila kita ditimpa musibah kita ingat apa aku ni dosa apa aku buat. Seolah-olah macam kita tak ada dosa. Ada baiknya kalau kita ditimpa sakit ke musibah, banyak dosa aku ni. Supaya kita merendah diri tuan-tuan. Itu yang terbaiknya. Itu yang ulama sebut, bayangkan Nabi dengan para sahabat. Yang saya sebut yang syahid 70 tuan-tuan, yang jenazah semua tak reput, wangi macam kasturi. Masuklah yang depa yang atas bukit ni, banyak yang syahid. Semua syahid ni, syahid kena bunuh habis. Baik, jadi tuan-tuan, mereka hanya salah faham. Nabi kata jangan turun, walau jadi apa dia turun. Salah faham. Nabi kata jangan turun, mereka dia fikir Nabi kata jangan turun selagi mana perang tak habis. Ni perang dah habis, dia fikir tu yang ada yang turun. Baik, jadi tuan-tuan, mereka ni silap arahan Nabi je, maka Allah hukum mereka tuan-tuan. Salah sikit hukum tuan-tuan, 70 syahid di medan Uhud. Nabi SAW patah gigi geraham. Nabi juga ditebas dengan pedang, tapi Nabi tepih. Nabi jatuh dalam lubang, dilempar dengan batu, sehingga orang sangka Nabi dah wafat. Sebab apa? Satu kesilapan, salah faham terhadap arahan Nabi SAW. Sebab tu Ibrahim Adham, tawaduk tak tawaduknya dia ni, kalau dia tengok macam nak jadi ribut taufan, dia tengok langit bergulung hitam macam nak jadi hujan yang lebat, Ibrahim Adham dia akan kata haza bisababi zunubi, ini pasal dosa aku lah ni. Padahal Ibrahim Adham tu ulama besar tu, sufi. Dia tengok keadaan aku tu kata ish, ini pasal dosa aku lah yang banyak. Lau kharajtu min bainikum ma asabakum, kalaulah aku keluar daripada hampa takkan jadi ribut taufan ni. Dia menyalahkan diri dia tuan-tuan, tawaduk di hadapan Allah. Sebab tu bila kita ditimpa musibah, sakit ke apa ke tuan-tuan, apa musibah lah, kereta rosak ke apa, ingat dosa banyak aku ni, mudah-mudahan hilanglah sikit dosa kita, gitu tuan-tuan, supaya kita tawaduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW menempatkan mereka di situ atas alasan tertentu, sebagaimana sabda baginda kepada pemimpin mereka, lindungilah kami dengan anak panah agar musuh tidak menyerang kami daripada arah belakang. Tetaplah di situ entah di atas angin ataupun terdesak, mudah-mudahan kita tidak diserang daripada arah kamu ni besar. Tapi pesanlah jangan pergi duduk sini, walaupun berjadi duduk sini. Baginda juga bersabda kepada pemanah itu, lindungilah belakang kami, jika kamu melihat kami sedang bertempur maka tak perlu membantu kami. Nabi kalau tengah bertempur, jangan tolong, duduk je kat situ. Dan jika kamu melihat kami telah mengumpulkan harta rampasan, maka janganlah kamu turun menyertainya. Nabi pesan, kalau tengok dah kami mengumpulkan harta rampasan, jangan turun.
Dia kalau zaman sekarang ni pemanah ni macam apa? Geng artileri lah tuan-tuan. Artileri ni penting. Dia yang nak bom musuh, pergerakan-pergerakan musuh kan, geng artileri ni. Baik, kemudian dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan baginda bersabda, jika kamu melihat kami disambar burung sekalipun, maka janganlah ditinggalkan tempat itu. Tengok disambar burung dah. Yang ni dah jadi jenazah dah, burung main makan. Jangan tinggal tempat tu. Kecuali jika ada utusan yang datang kepada kamu, jika kamu melihat kami dapat mengalahkan mereka, maka janganlah kamu meninggalkan tempat kamu sehingga ada utusan yang datang kepada kamu. Nabi bagi tahu dah, jangan turun jadi apa-apa pun sehingga Nabi hantar utusan suruh turun. Nabi beritahu, ada utusan datang baru turun. Ni Nabi SAW tahu betapa pentingnya kedudukan di situ. Kira itu apa? Jadi apa, penanda aras menang ataupun kalah di situ. Dengan menempatkan pasukan tentera pemanah di atas bukit dengan disertai perintah-perintah ketenteraan yang keras ini, maka baginda sudah dapat menutup satu peluang untuk memungkinkan tentera berkuda Quraisy untuk menyusup ke barisan tentera muslim dari arah belakang lalu mengganggu mereka. Jadi tuan-tuan, Nabi tahu dah di musuh dia ada seorang yang bijak. Siapa dia? Khalid. Khalid ini licik dan bijak. Tu Nabi letak awal-awal pasukan berkuda, dan Nabi tahu Khalid akan main serang kat belakang. Jadi memang betul masa perang Khalid datang berkali-kali serang kat belakang. Tapi disebabkan ada 50 orang pemanah ni, jadi dia tak boleh nak tembus. Duk panah sampai Khalid mundur. Baik, kemudian panjang tuan-tuan, kita berhenti dulu lah. Akan datang kita sambung tentera muslimin di sayap kanan, di situ kanan dan kiri. Ini Zubair bin Awam dengan Miqdad bin Al-Aswad. Dia belah kanan kiri disebut tadi. Ini tadi Muhajirin, ketua dia Mus'ab bin Umair. Ansar, Usaid bin Khudair, ni pasukan kiri kanan ni. Kiri kanan, wings. Wings ni diketuai oleh Zubair bin Awam dengan Miqdad bin Amr, Miqdad bin Al-Aswad. Baik, itu akan datang tuan-tuan, panjang ni. Jadi cukup sekadar tu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruma wa la matrula. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.